Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin dan juga muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Jadi pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana setelah sekian lama kita tangguhkan pengajian kita atau mudzakarah kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Alhamdulillah, hari ini diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita sambung semula pengajian kita ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahi kita dengan rahmah dan keberkatan serta mempermudahkan bagi kita faham apa yang hendak kita belajar dan kita mudzakarah nanti insya-Allah. Jadi kita dah sampai pada muka surat 68 pada bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata musannif Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah, bab yang kedua pada menyatakan khauf. Artinya arti khauf takut akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu, kata musannif, hai sekalian penuntut, hai sekalian orang yang ingin membersihkan akan hati dan menyemakkan akan hati dengan segala sifat-sifat yang baik itu, bahawasanya takut itu, kata musannif, fidyah hati, dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Maka kata musannif, apa maksud takut akan Allah? Jadi kata musannif, takut akan Allah, jadi yang pertama, takut itu sendiri ialah fidyah hati. Nah, fidyah hati yakni yang menutupi akan segala lubang-lubang maksiat bagi hati. Maka bila takut akan Allah, hati ini terpalam, tertutup daripada segala maksiat dan kemungkaran. Yang mana fidyah ni kita tabalkan, kita tampalkan bagi puasa yang tertinggal, dan sumpah seumpamanya. Dan sakit ia hati, kata musannif, dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang, yakni dan sakit ia takut itulah. Ia hati bila ada takut, dengan sebab yang dibenci pada yang masa akan datang. Yakni pada lagi akan datang tu kita akan ada benda hak kita tak suka, kita tak berkenan daripada segala ketentuan daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut yang ada pada hati nanti ni, sakit tu nanti ni akan hapus ia dengan asbab takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif lagi, dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Jadi takut akan Allah ni, terkadang tu seseorang tu ia takut akan Allah kerana banyaknya dosa yang ia pekerjakan. Macam kita hari ni, duduk kita, insaf kita, muhasabah kita akan diri kita dengan banyaknya dosa yang kita lakukan hari ni. Maka kita takut akan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang ada ia takut kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Hak ni dia tak pandang di dia ni. Hak tadi dia duk nampak di dosa dia hak banyak. Kemungkaran dia, maksiat dia, tinggal dia daripada segala yang wajib-wajib.
Hak ni dia pandang di zat Allah, dia pandang pada sifat Allah. Ni payah sikit lah kita ni. Nah, pasal apa? Tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, mari mana nak takut pada Allah tu? Nah, hak ni yang kena mula kita ngaji akidah. Nah, awwaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah ni kerana kita nak kenal dia ni sebab apa? Supaya ada kasih kita akan Allah. Mari takut kita akan Allah, yakni takut kita melampaui hak-hak yang Allah Ta'ala tetapkan. Takut kita akan Allah, takut kita ni daripada meninggal atau mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang. Kerana kita tahu daripada segala sifat Allah. Nah, Allah Ta'ala tidak hanya bersifat dengan sifat pengasih, sifat penyayang, sifat lemah lembut, tapi Allah Ta'ala juga ada sifat yang menghinakan bagi orang yang melakukan maksiat. Al-Muzil. Nah, salah satu daripada nama Allah. Dan Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia bersifat dengan qudrah. Nah, dia kuasa untuk melakukan apa saja. Lepas daripada janji-janji dia, maka Allah Ta'ala tu bersifat dengan benar. Nah, Allah Ta'ala salah satu daripada nama dia Al-Haqqun. Nah, Allah Ta'ala tu maha benar. Jadi bila Allah Ta'ala sebut daripada janji siksaan dia, maka kita takut di atas azab Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala benar pada perkataannya, pada perbuatannya. Dan yang kedua ini, kata musannif, lebih sempurna daripada yang pertama, yakni takut kita kepada Allah tadi ni kerana dosa, dengan takut kepada Allah dengan kita mengenal sifat Allah, maka mengenal sifat Allah itu lebih sempurna. Kalau kita nak beza, nak banding, hak mananya yang lebih menyempurnakan takwa kita kepada Allah, tentulah takut kita kepada Allah dengan kita kenal sifat Allah itu lebih sempurna. Jika nak dibanding, takut kita kepada Allah tu semata-mata takut asbab dosa-dosa hak kita buat. Jadi laninya kita tahu yang mana lebih sempurna, maka kita kena rajin lagi, nak usaha lagi mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah dengan lebih dalam lagi, yakni kaji lagi untuk kenal sifat-sifat Allah. Nah, kita dah mengaji dah sifat 20, tapi kita duk mengaji sifat 20 ni kita tak mendalami lagi. Nah, sekadar kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wujud tu makna apa? Nah, makna boleh pergi terang lagi pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala wujud dengan makna wujud yang zati, yakni ada Allah, tidak bertemu dengan dua tak ada, yakni tidak ada adam, yakni tidak ada bagi Allah tu adam sabiq, ataupun yang keduanya tidak ada bagi Allah itu adam lahiq. Jadi Allah Ta'ala ada dengan tidak bertemu dengan ketiadaan sebelumnya, tidak bertemu dengan ketiadaan selepasnya. Tu nak terang maksud ada tu. Takut kita ni mari duk fikir Allah Ta'ala ada lagu mana nak cerita dah setakat tu. Makna tak kenal sifat Allah Ta'ala sungguh-sungguh lagi tu. Bila tak kenal sungguh-sungguh sifat Allah Ta'ala tu, yang susah mari kita ni nak semayang, nak jadi khusyuk. Nah, hak tu jauh lagi. Nak semayang bagi tetap istiqamah 5 waktu tu, boleh mari berjamaah. Nah, bila mengaji, dia tak ada rasa malah-malah. Payah tu nak buang sifat malah-malah dalam ngaji tu. Kerana malah-malah dalam beribadat itu sifat orang munafik. Nah, Nabi kata orang munafik ni apabila mengerjakan ia akan ibadat, dia bermalas-malasan. Bahkan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik dia semayang tak? Dia semayang, tapi semayang dia tu ada malah dalam diri dia, tak rajin. Dia tak sungguh lah. Semayang dia tak ada sungguh. Dia tak ada perhatikan perbuatan dia,
pertuturan dia, yakni apa hak dia nak baca dalam sembahyang dia, qadar nak bagi lepas. Nah, kalau sembahyang sendiri dia akan baca kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ya. Surah. Tu. Nah, ada pun orang hak sungguh dia pada perhatikan perkataan dia, pertuturan dia, yakni rukun qauli dia tak baca gitu. Nah, sendiri dia ke berjamaah ke dia baca bagi elok Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia perhati. Tu. Nak mari yang boleh nak perhati tu, nak kena Allah. Makna dia boleh lazim mengingatkan akan diri dia bahawa Allah Ta'ala tu ada pula dengan bersifat pula. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Nah, Tuhan bersifat dengan maha mengetahui. Tuhan bersifat pula dengan basar. Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat. Tuhan bersifat pula dengan sama'. Tuhan bersifat dengan pendengar. Nah, jadi dengan asbab dia takut akan Allah daripada jalan dia mengenal akan segala sifat-sifat Allah tu lah. Nah, maka takut pada peringkat hak kedua ni kata musannif lebih sempurna banding dia takut pada dosa-dosa dia tanpa dia kenal Allah. Dia duk bimbang hak tu ya. Nah, aku ni tak sembahyang banyak. Banyak lagi ibadat hak aku tinggal, banyak buat maksiat, nah banyak ngumpat orang. Tapi nak banding dengan hak kenal sifat-sifat Allah, jauh lagi. Asal dia tak kenal Allah. Nah, dengan segala sifat-sifat yang layak bagi Allah tu dia tak kenal sungguh. Jadi takut pada tingkatan ni dikira takut juga. Tapi nah, hak nombor dua lebih sempurna. Kerana bahawasanya kata musannif, kenapa yang kedua ni lebih sempurna? Kerana orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan dia. Dia kenal Allah, maka bukan dia pandang semata-mata dan azab, tapi kok mana pun mesti dia takut pasal dia kenal. Bukan dia bimbang kepada bahaya di diri dia, mudarat di dia tak. Tapi kerana semata-mata kenal dia akan Allah, itulah mari jadi takut dia kepada Allah. Kerana kata musannif, inilah berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya sahaja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Orang yang alim yakni orang yang ada pengenalan akan Allah. Orang yang alim nak murad kata pengenalan akan Allah. Ada orang hak reti macam-macam bidang, alim juga, tapi pengenalan akan Allah tak ada. Nak mari takut ke mana? Hak tu yang mari boleh duk ubah, boleh duk jual agama dan sebagainya di akhir zaman ni. Kerana pengenalan akan Allah tu cetek. Dia buat ikut tahana dia je. Jadi ketua keluarga yang menzalimi ahli keluarga, yang mudarat ahli keluarga, bawa kemusnahan, bawa kerosakan bagi ahli keluarga. Jadi ketua menteri, jadi ketua apa pun, kerana tak ada takwa Allah, dia tak kenal sifat Allah tu, maka dia bawa kemusnahan, bawa kerosakan. Sekalipun dia reti agama, dia boleh jual agama. Kerana apa? Kerana nak pada dunia. Nak pada dunia, habuan dunia. Dia duk nampak dunia tu, dia kenal dunia lagi lebih daripada dia kenal Allah. Ada pun orang hak pandang Allah, hak kenal sifat-sifat Allah, maka dunia ni dia tak pandang. Dia jadi kenal Allah tu meliputi di atas segala pengenalan dia bagi yang lain-lain. Tengok dunia tak ada berasa nak manfaat sikit pun. Tu yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang akhir zaman ni. Kata Nabi, akan datang rijalun, laki-laki, yakni lelaki dan perempuan yang mana mereka ni Nabi sifatkan reti agama. Agama reti ni mengaji agama. Mengaji ni
bab fiqhnya dia hebat sungguh. Boleh ke dia apa fiqh nak bicara, nah munakahat ke, ibadat ke, nah muamalat, dia boleh bicara. Tapi masalahnya kata Nabi SAW, dia ni nah datang kepada manusia, iaitu na'alan nas, dia datang ke atas manusia dengan pakaian tu, kata Nabi, pakaian yang diperbuat daripada kulit kambing. Wallahu a'lam Nabi nak maksud apa kulit kambing ni. Tapi kata Abu Ali Al-Banjari, nah dengan maksud kata kulit kambing ni, dia berpura-pura berlakon yang dia tu tak berkehendak kepada dunia. Makna berlakon dia ada nah nak bagi nampak dia zuhud, dia tak nak dunia, dia orang yang alim ni, makna sungguh dia kerana Allah. Tapi kata Nabi, lisan itu nah adalah lidah yang lembut, kata Nabi. Lidah mereka tu bercakap lemah lembut, tapi qulubuhum, hati-hati mereka itu, kata Nabi, nah adalah hati-hati serigala. Qulubuhum qulubudz dzi'ab, hati serigala. Dalam duk lembut-lembut dia tu, sebenarnya dia ada hadap dia ada matlamat dia nak lahap daripada habuan dunia. Nabi beri peringatan tu akhir zaman. Kenapa jadi lagu ni? Salah satu asbabnya tapi jahil akan sifat Allah. Tu yang kita sebut tadi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal permulaan bagi agama itu mengenal Allah. Jadi ada ilmu sikit pun, dalam bidang fiqh ni tak ada mengaji mazhab 4 sekalipun, tapi asbab dia kenal Allah, takut ia tu kenal sifat-sifat Allah. Beza dia, baik dia daripada hak banyak ilmu tapi jahil akan pengenalan kepada Allah. Naknya kenal akan Allah. Ada Allah Ta'ala pun i'tiraf, hanya saja sesungguhnya yang takut akan Allah daripada segala hambanya, semua hamba Allah. Baik daripada alim pada sudut apa pun, tapi hak sungguh takut akan Allah ni, kata Allah, orang yang alim, yakni orang yang ada ma'rifatullah. Nak lagi elok, alim dia dalam fiqh, alim dia akan pengenalan kepada Allah. Ada dua-dua sekali. Alhamdulillah. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Dan kata musannif lagi, barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Jadi kita ni takut sesuatu tu ikut pada pengenalan kita. Banyak kita tahu tentang harimau, kau takut. Sikit tahu tentang harimau, tak takut sangat. Supaya budak kecil baru tahu harimau tu, ataupun kucing lah, budak kecil dia main kucing, dia tak takut, dia guli, dia uli, dia akik, dia hapuk. Sekali kucing tu kapai dah tu, bagi kena sikit luka, dia tahu yang kucing ni ada benda hak tajam, hak boleh mudarat, beri luka dia. Dia mula takut sikit. Maka dia waspada daripada kena kapai dengan kucing tu. Lepas tu kena tokok pula, dia tahu kucing ni ada pula taring yang tajam. Dia waspada lagi. Tu setengah budak mari umur 4 tahun 5 tahun, kucing pun dia tak berani main, dia takut. Tu baru kena kucing. Kena pula kena ke rimau tu. Tengok dia kata, rimau ni serupa dengan kucing. Makna kuku tangan tu tajam, ada taring juga. Bagi pengenalan dia lagi tentang rimau ni 100 kali lebih bahaya daripada kucing. Kau takut. Tu kata musannif, takut ni dia mengikut akan pengenalan. Jadi kita duk sembang, kita ni takut pada Allah ni, kita kena ukur pengenalan. Kita kenal Allah Ta'ala tu setara mana pengenalan kita. Setara tu lah takut kita pada Allah.
Kalau kita takut akan Allah, duk cakap ni aku takut kat Allah ni, oh tak beranilah. Tapi tanya kenal Allah setara mana? Tak kenal setara mana pun. Nak bilang 20 sifat hak wajib bagi Allah pun tak tahu. Ni duk sembang saja. Boleh duk kata takut saja. Tapi nak yang mesti, yang wajib bagi Allah pun tak boleh nak bilang. Makna bukan bilang di lidah. Nak hak ada isi di hati tu lah. Bilang di lidah ada hak boleh bilang. Nak hak ada isi di hati tu. Nak kata dengan babozik. Yang ni Syekh Tuan Guru Haji Abdul Aziz Abdul Rahman, pengasas ataupun hari ini ni salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Mufti Fatani, pondok Wakah 2 Padang Pusu. Babo Zik kata, nak bila kata kenal Allah tu, sebut Allah tu, ada sini, ada sini. Duk sini tak jadi, duk sini tak jadi. Nak kata sebut Allah, ada sini ni, ada isi baru kata kenal Allah. Ni duk sebut Allah sini saja, tak ada rasa sini. Sini pun tak mari lagi, jauh sini. Sebut saja. Sebut saja. Ya Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Yang ni sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, gemetar hati-hati mereka. Hati ni menggeletar hati ni. Wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dengar ayat Quran, baca ayat Quran, bertambah lagi keimanan. Tu orang hak takut Allah tu, hak ada pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang yang sedikit pengetahuan dia, dia mengaji sikit je. Pasal dulu ni dia kata dah mengaji dah je 1 2 3 je sifat Tuhan ni. Pada sekadar tu lah ada pengetahuan dia, maka sedikitlah takut dia akan Allah. Kerana ini bersabda Nabi SAW, Nabi sebut, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Nabi pernah sebut tu. Nabi kata ana akhwafu ta'ala, akulah hak lebih takut akan Allah daripada kamu. Ada tak hak lebih takut akan Allah lebih pada Nabi kita? Tak ada. Kerana hak lebih mengetahui, lebih mengenali akan Allah tu Nabi SAW. Hadis ni hasil dia terbit daripada bila satu orang sahabat Nabi ni dia asyik dengan ibadat sehingga dia lupa tanggungjawab dia dengan ahli keluarga. Dan juga Nabi sebut tentang orang lelaki yang azal, yang meninggalkan bernikah kahwin kerana asyik dia, jatuh cinta dia dengan ibadat. Nabi pun sebut, Nabi pun berkahwin, Nabi pun beribadat, tapi Nabi tak tinggalkan akan tuntutan sebagai seorang suami pada ahli keluarga, pada anak dan isteri. Jadi Nabi kata, aku dengan kamu ni, aku hak lebih takut akan Allah berbanding dengan kamu. Aku hak paling takut pada Allah. Aku pun ada masa dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Aku berkahwin. Jadi mohon nak kata mohon lebih takut daripada Allah sampai tinggal anak isteri, tak mau kahwin, umpama tu. Jadi kita ni bahaya juga, takut kahwin, takut bini, lebih takut Allah. Mari mengaji fardu ain berapa ni, nak pergi ngaji tauhid, nak kenal Allah, tak payah duk pi tak balik lagi, tak buka pintu. Jeng makna takut Allah, sayang isteri, bukan takut isteri. Didik dia baik-baik, bagi dia kenal Allah, maka dia tahu juga posisi dan kedudukan dia sebagai seorang isteri. Tu je. Bila kita kenal Allah,
isteri kita kenal Allah, maka masing-masing tahu kedudukan dan tanggungjawab. Maka tak ada istilah takut bini. Tak ada. Tak ada. Pasal apa? Saling menghormati, saling tahu tanggungjawab masing-masing. Dah dia tahu suami nak keluar ni mengaji hak fardu ain. Tak ada apa abang pi lah. Kalau saya boleh pi hari ni, tak cuti hari ni, saya pun pi. Tu pasal tahu. Tahu. Masalah tak kenal Tuhan. Kalau dia tak kenal Tuhan, tak takut Allah, duli apa dia dengan makhluk? Duli apa dia dengan makhluk? Dia tak takut Allah, semayang apa pun jarang-jarang sekali. Bila perlu nak kat tangan, nak doa, barulah mikir pasal nak semayang. Lepas dia nak sayang suami dia, nak takut suami dia, nak hormati suami, lagu mana? Lepas suami pun balas tu juga. Padahal takut bini pun tak takut Tuhan. Sayang sampai jadi takut. Kok mana tak tahu lah. Baik, sikit lagi. Mudah-mudahan nanti kita berhenti pada surat 69. Kerana adalah Nabi SAW. Kenapa kata Allah daripada kita semua ni? Kerana Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya, yakni pengenalannya akan Allah daripada yakni lain daripada Nabi. Tak ada lah hak kenal akan Allah sebagaimana pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan, yakni satu keadaan yang dipuji. Tapi jangan duk umum. Bukan masuk kata takut dan takut dipuji selalu. Tak. Nak kata takut akan Allah tu dipuji. Takut akan Allah. Takut akan Allah itulah keadaan, kelakuan yang dipuji. Makna senantiasa dia tu Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala nanti hebohkan kepada sekalian malaikat ni, hamba aku ni baik dia, bagus dia, hebat dia. Sebab apa? Senantiasa dalam diri dia tu ada takut akan Allah. Allah Ta'ala ni cukup suka bila hamba dia senantiasa ingat kat dia. Bahkan Allah Ta'ala war-warkan kepada seluruh penduduk langit. Adapun bila hamba dia buat maksiat, hatta sekalipun maksiat yang besar, tak ada satu daripada penduduk langit hak tahu kecuali malaikat yang mencatatkan amalan tersebut. Allah Ta'ala tak hebohkan keburukan hamba. Tapi kita tahu satu buruk siap lah. Seorang tahu, satu daerah ni nanti tahu. Allah Ta'ala sembunyikan aib kita. Masa kita hari ni kita buat maksiat, Allah Ta'ala tak hebohkan. Malaikat hak mencatat tu dia saja tahu. Malaikat lain tahu tak? Malaikat lain tak tahu. Tapi dan kita buat ketaatan, kita buat kebajikan, yang mencatat tu tahu, sampai pengetahuan kepada Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui, dan Allah Ta'ala perintah supaya dia hebohkan berita ni kepada sekalian malaikat di tujuh kutala langit Allah, supaya malaikat lain tahu bahawa dia ni hamba Allah yang sedang mengerjakan taat kepada Allah. Tu dia. Allah Ta'ala seronok, gembira dengan hamba yang mengerjakan ibadat kepada Allah. Maka salah satu kelakuan yang dipuji ialah hamba yang senantiasa di dalam keadaan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menghimpunkan oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi ada 4 yang nanti insya-Allah kita sambung minggu depan. Pertama petunjuk, kedua rahmat, ketiga pengetahuan, keempat redha. Ada 4 perkara yang nanti insya-Allah musannif yakni Syekh Abdul Qadir akan bahaskan 4 perkara yang Allah Ta'ala himpunkan bagi, makna kata takut tu, apa natijah dia, apa hasil daripada kita takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi conclusion untuk yang hari ni makna
Mesti kita ni kena ada takut kepada Allah, sekalipun kita tak dapat pada kelakuan yang kedua. Nah, ada kelakuan yang pertama pun jadi. Nah, ayat ni kita takut akan dosa-dosa hak kita buat. Sebagaimana Nabi pesan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Nah, takutlah oleh kalian akan api neraka. Pasal apa kita takut api neraka? Pasal kita memang risau dosa kita tu banyak lah. Nah, itu makna kan takut tu kerana dosa hak banyak. Dan Nabi kata takut tu walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan setengah besar biji kurma. Kena ada juga tu takut. Nah, makna conclusion dia, takut ni tak boleh sepi, tak boleh lenyap daripada kita orang yang beriman kepada Allah. Bahkan kena tambahkan rasa takut tu kepada Allah. Moga dengan bertambah pengenalan tu, bertambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita usaha, kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita dalam bidang akidah, yakni pengenalan kita kepada Allah. Moga-moga dengan tu dapat membesarkan takwa kita, takut kita, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar makluman, ni kitab Nawar Bagi Hati ni, mula ngaji, saya ngaji 2003 dengan tuan guru yang baru meninggal kemarin. Tuan guru Haji Muhammad Rifai bin Yaqub, yang baru meninggal kemarin, usia 59 tahun. Tu guru pertama saya mengaji kitab Nawar Bagi Hati ni. Jadi marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab dan kita sedekahkan kepada almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Rifai bin Yaqub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan merahmati serta menempatkan Tuan Guru di kalangan orang-orang yang soleh dan awliyaillah dan para nabi, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anak sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.